Okey, baik. Okey, kita akan tengok, kita akan bincanglah beberapa soalan. Kalau sempat semua, tapi tak sempat, tengok macam mana. Okey. Okey, baik. Soalan nombor soalan muka surat 2 nombor 2 kan? Nombor 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 macam tu kan? Kamu boleh nampak skrin ni dengan jelas ke tak nampak? Nampak. Nampak Okey, sekarang ni kita dalam subtopik laju. Okey, laju. Jadi kalau laju, dia ada satu rumus ataupun satu formula. Kalau kamu ingat yang segitiga, yang kamu salin kemarin, ada kamu perasan tak ada satu segitiga tu? Tengok balik nota kemarin, adakah yang satu segitiga macam ni? Ada. Dia ada L. Dia ada apa lagi? Huruf L, M dengan J. Terbalik pula, salah. Dia paling atas dia apa? J kan? Ya. J atas, di bawah dia L dengan M. Macam tu. Jadi sekarang ni kita hanya menggunakan segitiga. Ini adalah rumus ataupun teknik ringkas untuk kita mengingat formula bagi laju. Okey. Jadi bila kita baca soalan, kita tengok dia punya apa kemahuan dia, apa yang dia mahu. Dia mahu laju. Okey, dia mahu laju ni. Tak nampak pula ni, saya kasih zoom lah sekejap. Kasih warnakan pointer lah. Okey, dia mahu laju. Jadi sekarang ni kita mahu cari huruf apa? L. Jadi kita mahu cari L, maksudnya kita kena tutup. Kita kena tutup L. L tu maksudnya laju lah. Okey. Jadi sekarang ni tinggal apa? Jadi rumusnya apa? Laju sama dengan Masa. macam mana kita mau guna segitiga ini? Jadi kalau laju itu kita potong, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah J dengan M. Jadi maksudnya di sini kan dia adalah ada garis kan? Maksudnya di sini per Di sini adalah jarak per M. Jadi jarak per M. Bagus. Jarak per M. Jadi laju kita boleh guna segitiga tu, dia akan bagi tahu laju adalah jarak per dengan M. Inilah pentingnya segitiga ni. Okey. Kalau soalan contohnya soalan tu mahu cari masa, contoh macam mana kamu buat? Kalau soalan tanya cari masa kan, contoh. Jadi apa yang kamu kena potong? Halo? Contohlah soalan lain dia tanya hitung masa. Jadi macam mana saya mahu guna segitiga ini untuk menghitung masa? Apa rumus bagi yang terbarulah untuk mengira masa? Saya kena potong huruf M lah kan? Jadi apa yang soalan itu mahu, itulah yang kita potong. Jadi kalau soalan tanya hitung masa, jadi saya kena potong M, masa M. M adalah masa. Jadi potong. Dia apa yang tinggal? J dengan L lah. Ni soalan tadi ni saya potong L tu sebab soalan asal dia memang dia memang mau cari L. Jadi yang L ini dia tak terpotong lah. Dalam soalan lain kalau dia tanya masa, maka kita potong masa sajalah. Jadi yang tinggal J dengan L. Jadi jarak bahagi dengan laju. Macam tu. Jadi dia kena kita tahu dia punya ini sejak ni, segitiga ni. Kita tahu J, L, M. Kalau mau cari masa, kita potong masa, kita tinggal J per dengan laju, jarak per dengan laju. Kalau mau cari laju, kita potong laju. Jadi yang tinggal J
per dengan M. Macam tu. Inilah cara kita menggunakan segitiga ini. Macam tu. Jadi sekarang ni kita balik pada soalan. Dia mahu cari laju. Okay, jadi jarak per masa. Kita sudah dapat tadi. Jarak per masa. Maka di sini kita tulis jaraknya berapa. Ada dibagi jarak dia berapa? 170. Okey, 170 km. Okey, bahagi per bagi dengan masa ada dia bagi. Ada kan? 2 jam. Macam tu. 2 jam. Jadi kalau kamu bahagikan dapat berapa? Dia punya belakang ni tak payah tulis lah. Dia punya kilometer di atas, jam di bawah ni dalam kalkulator tak payah tulis lah ni. Ini unit sahaja. Okay? Yang kamu kena type yang ini. Jadi kita tekan kalkulator 170. Okay, 170. Harap-harap boleh nampak lah kalkulator saya ni. Okay, 170 per dengan 2. 85. Okay, jawapan dia 85. Okay, unit dia senang je. Kalau dalam soalan struktur dia kamu tulis km tak salin je dia punya sini. Sebab tu tulis sini lagi bagus ni. Kalau tulis sini kita nampak dia km, tulis km di sini. Lepas tu jam tu di bawah kan. Ni kan ada per. Jadi sebab tu kita buat per dengan jam. Macam tu. Okay. Jadi jawapannya adalah bola. Okay, bola. Bit. Okey, boleh? Soalan nombor 2. Boleh. Boleh Okey, soalan nombor 3 lagi. Soalannya samalah macam tadi. Dia minta apa? Dia minta hitung apa? Laju. Sama juga kamu guna segitiga yang sama tadi tu. Jadi saya highlightkan perkataan laju. Jadi segitiga kamu tu masih itulah segitiga dia. Kita tengok balik segitiga kita tu. Okey, kita ada J di atas, kita ada L di kiri, di bawah, dan di kanan di bawah tu adalah M. Jadi mahu cari laju, kita potong huruf L. Maka L laju adalah jarak bahagi dengan masa. Ini saya pindah sini sikit. Jadi laju sama dengan jarak per masa. Okey. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 200 M. Okey, 200 M. M itu, kalau M ini apa? Masa. M masa. Kalau M di belakang ni apa maksud dia? Meter. Ni meter ni kena tahu ni. Kalau M besar tu masa lah. Kalau M kecil di belakang nombor itu maksudnya masa. Meter. Meter. Okey. Bahagi dengan masa dia ada dibagi berapa saat? 10 saat. Maka kita dapat kira. Kalau kamu nampak macam ni, apa kaedah yang paling mudah sebelum tekan kalkulator? Potong ni, boleh potong ni kosong supaya mudah sikit lah. Kosong atas dengan bawah boleh potong satu lah. Jadi 20, sebenarnya tak payah guna kalkulator pun boleh jawab sudah ni. 20 bahagi 1, 20 lah. Apa-apa nombor bahagi 1 dapat nombornya sendiri kan. Okey. Jadi kita tekan kalkulator lah. Kalau tak tahu, tak mahir, kamu tekan kalkulator lah. Jadi 20 unit dia apa? Meter. S. Dia ada per sebab dia di sini ada, dia ada per ni. Dia ada per sini. Jadi kena buat per dengan S. Ni tanda per ni. Ataupun M. Ini ada pilihan lah. Sama ada kalau dalam jawapan dia bagi macam ni pun betul. Ataupun kamu tak mahu, kamu malas buat per, kamu buat terus buat S. Tapi dalam -1. Di atas dia tu ada -1. Maknanya tak ada per lah, tak buat per, tapi kamu guna tulis -1. Tengok pada jawapan dia. Kalau dalam jawapan dia tak ada, dia suruh dalam ni, maksudnya tak adalah tanda per tu. Jadi jawapannya adalah
ayam kan? A. Okey. Boleh kan ni? Yang ni, setakat ni. Boleh. Boleh Ya. Nombor 5 sudah buat nombor 5? Belum? Belum. Nombor 5 kita tengok. Nombor 5 ni nampak simple. Soalan dia simple tapi dia step dia tu kena hati-hati. Dalam buku teks dia ada tunjuk tapi tak apalah saya tunjuk juga di sini. Supaya kamu apa yang kena hati-hati. Bila dia suruh tukarkan unit. Ini dia suruh tukarkan unit saja ni. Bukan kira laju ke kira apa ni. Tukar unit saja. Dalam buku teks dia ada lebih detail. Kamu boleh tengok sana Okey, bila dia suruh tukar ini kepada ini. Ini meter per saat, ini kilometer per jam. Jadi cara dia mula-mula sekali bentuk dia tu mesti dalam pecahan dulu. Maksud dia M per S. Kita kena buat dalam bentuk pecahan. Jadi kita kena tulis 50. Ini saya merujuk pada nombor ini duluan. 50 meter per dengan saat. Buat macam ni. 50 meter per saat. Okey. Yang per saat tu yang di bawah ini kalau dalam bahasa Melayu kalau kita kata per apa-apalah, kalau per tu maksudnya satu kan? Betul? Satu kan? Macam saya kata RM5 per kepala. Apa maksud dia? Maknanya satu orang dapat RM5 kan? Okey. Jadi kalau kita kata per saat maksudnya satu saat. Kamu letaklah nombor 1 di sini. Jadi di atas dia ada 50 meter, di bawah dia ada 1 saat. Ni first step. Dalam buku teks pun sama juga. Saya ubah sikit huruf S dia kecil sikit lah. Nanti orang ingat macam 5 pula. Di bawah tu S bukan 5. Jadi 1 saat di bawah. Okey, jadi sekarang ni kita hanya perlu tukarkan dia punya unit macam kamu belajar sekolah rendah. Maksudnya 50 meter ni ini dalam soalan dia mau tukar kepada apa? Kilometer. Jadi macam mana di sekolah rendah kamu belajar dulu? Kilometer pergi ke meter. Adakah pernah belajar dulu? Ya ke? 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? Siapa ingat? Lepas sudah. Nanti kamu tu balik. Jadi 1 kilometer 1000 meter. Okey, 1 kilometer 1000 meter. Jadi kalau saya ada sekarang ni kita mau tukar terbalik ni. Jadi 1 kilometer 1000 meter kan. Jadi kalau saya buat contoh lain lagi, 2 kilometer jadi berapa? 2000 meter. Okey, 2000. Maknanya operasinya darab ke bahagi? Kalau bahagi makin kecil kan. Kalau lagi makin besar nombor dia itu 2 kilo jadi 2000. Maksudnya operasinya darab. Jadi di sini darab dengan 1000. Kilometer ke meter darab 1000. Tapi kalau terbalik dia kena bahagi Bahagi. Jadi ini saya ulang kaji baliklah apa yang pernah kamu belajar dululah. Okey, jadi kalau terbalik kita guna bahagi 1000. Jadi sekarang ni kita kena guna bahagi ke darab dalam soalan kita? Darab. Tengok ni, daripada meter kita mau ubah ke kilometer. Tengok anak panah dia, daripada meter ke kilometer. Bahagi 1000. Jadi ini saya tepikan dulu. Berambus, syuf. Okey. Jadi di atas saya boleh buat bahagi. Jadi 50 meter saya buat satu-satu di atas duluan. Jadi 50 bahagi dengan 1000. Itu di atas dia. Okey, di atas dia. Jadi kalau tekan kalkulator kamu dapat berapa? 50 bahagi 1000. Yes, nampak aku. Ya, saya nampak tu dia. Okey, apa-apa tadi? 50 bahagi 1000 berapa? 0.05. Okey, 0.05. Itu di atas. Maknanya di atas itu sudah dalam kilometer lah sebab kamu sudah bahagi dengan 1000. Okey, di atas settle.
Okey, di bawah. Sekarang di bawah saat ni. Tengok ni, 1 saat ni. Saya warnakan dengan warna lain lah supaya kamu nampak. Di bawah ini masa saat 1 saat. Saya warnakan dia dengan biru lah contoh. Okey, darjah berapa tu adik kamu Izati? Tak apalah. Okey, baik. 1 saat. Okey, saat kepada jam. Ini kita tengok balik sekolah rendah dulu orang belajar. 1 jam berapa minit? 1 jam 60 minit. Okey, 60 minit. Okey, 60 minit. 1 minit berapa saat? 60. Sama juga kan, 60 saat. Jadi kita mau bergerak ni daripada jam. Kita mau bergerak ni daripada jam ni, kita mau bergerak ke minit dulu. Daripada minit baru kita ke saat. Ada 2 kali perjalanan dia. 2 perubahan dia. Jadi jam ke minit dulu. Bahagi 60 ke darab 60? Bagi ke? 1 jam 60 minit. Kalau saya tanya 2 jam berapa minit? Darab. Nah, darab kan? 120 jam. Kalau 1 jam 60 minit. Kalau saya tanya 2 jam 120. Maksudnya lagi besar. Darab lah kan? Darab. Jadi darab dengan 60. Okey, darab 60 itu jam ke minit. Daripada minit pergi saat. Darab ke bahagi? Salah lagi jawapan. Saya tanya lagi kamu. Kalau 1 minit 60 saat. Kalau 2 minit berapa? 2 minit 120 saat. Okey, makin besar ke makin kecil? Makin besar ke makin besar? Kalau makin besar operasi apa? Darab ke bahagi? Ya ke? Darab lah kan? Darab lah. Betul. Kalau kamu bahagi lagi kecil lah. Kan darab lah. Jadi darab. Jadi di sini kita pun operasinya masih juga darab 60. Okey. Saat. Jadi perjalanan kita tu sangat ada siapa yang masuk macam ada 3 ni kan? Oh, ada Amar. Okey. Okey, sekarang ni nombor 4 ya Amar. Kita bincang nombor 4 ni. Jadi ini sekolah rendah punya. Ini saya ulang sikit-sikit sajalah sebab dengan anggapan kamu sudah tahu dan boleh. Ini orang tahu ni, semua orang tahu ni. Orang tua ke muda ke semua orang tahu ni. Kalau tak ingat tu maknanya kamu masih lagi budak tadika lah kali kan? Okey, jadi yang ini mesti tahu. Jadi sekarang ini soalan kita mau daripada saat, nampak ni, yang ni 1 saat kan? Saat kita mau tukar kepada J ni. J tu maksud dia jam. J tu maksudnya jam. Jadi saat ke jam. Jadi sekarang ni saya kena buat macam mana? Kita kena undur ke belakang. Jadi saat kita mau last kali dia pergi ke jam. Jadi operasinya apa? Bahagi. Okey, bahagi dengan 60. Ini pun bahagi dengan 60. Ada berapa kali kena bahagi 60? 2 kali. 2 kali. Jadi di sini saya kena tukar dulu bahagi 60 itu. Jadi 1 di sini nombor 1 kan ni. Sini 1. Okay, di bawah sekarang ni 1 bahagi dengan 60. Bahagi lagi sekali dengan 60. Macam tu. Okey. Jadi di sini kamu boleh di sini kalau kamu tekan kalkulator, okey, cuba tekan kalkulator 1 bahagi 60. Lepas tu bagi lagi sekali dengan 60. 27. Okey, dia jawapan dia sangat-sangat susah lah. Kamu tengok ni susah mau baca kan, betul? Ya. Bila keadaan dia macam tu, kamu biarkan sahaja macam ni dulu. Kalau saya biarkan dulu jawapan dia macam ni. Tak payah lagi tulis sama dengan apa-apa. Biarkan saja. Kita akan guna ini saja nanti. Masukkan semua ini sekaligus. Jadi biarkan dulu. Jadi sekarang ni. Okay, sekarang ni kita balik kepada dia punya. Salin balik saja mengikut kedudukan dia. Di atas tadi.
Di atas tadi apa? 0.05. 5. Jadi saya tulis balik apa yang kita sudah kira. Di atas 0.05. Okey, di bawah dia apa tadi? Salin balik kan? Nampak ni, yang di bawah tadi yang biru, nampak ni. Berapa yang biru kita ni? Ini kan? Ya. Salin balik. Salin balik. Jadi 1 bahagi 60 bahagi 60. Salin balik sejak. Kenapa yang bawah tu saya tak kira? Kenapa yang bawah ni saya tak kira? Saya sudah bagi tahu tadi. Sebab dia punya jawapan susah. Sangat susah, panjang untuk ditulis. Susah mau ni. Kamu kena bundarkan lagi apa-apa semualah. Tapi tak payah tulis. Biarkan saja macam ni. Okey, jadi sekarang ni tidak ada masalah sudah. Di atas sudah jadi kilometer. Ini kan sudah kilometer tadi kan. Jadi saya tulis balik. Di bawah dia sudah jadi jam. J lah. Jam tu J. Sebab kita sudah tukar tadi ni kepada jam kan sini tadi. Saat kepada jam sudah. Bahagi 2 kali. Okey, sekarang ni tekan kalkulator. Ni cara kita menekan. Saya kena sebut ini juga. Okey, tekan kalkulator kamu. Cuba kamu tekan kalkulator bermula dengan di atas dia. Okey, di atas dia masih okey, tak ada masalah. 0.05 itu di atas. Okey, di bawah dia ini per. Buat per dulu, tekan ABC tu. Per. Okey, di bawah dia ni kena ada kurungan. Sebab apa kena ada kurungan? Boleh saya buangkah dia punya kurungan ni? Tidak. Kenapa tidak boleh? Ingat di sekolah dulu macam mana? Bila kena ada kurungan, bila tak perlu ada kurungan, di sekolah dulu macam mana saya sebut? Ada ingat? Tak ingat? Tak. Sebab dia adalah satu benda yang bukan single kan? Dia adalah sesuatu yang panjang kan? Jadi kena kurung lah, betul? Kamu tak ingat yang saya pesan di sekolah dulu? Banyak kali sudah pesan tu. Kalau sesuatu itu bukan single, kalau macam di atas ni dia single, satu orang dia saja. Jadi tak perlu kurungan. Kalau di bawah ni ada banyak, 1, 2, 3, ada 3 nombor. Ada 2 operasi lagi tu. Jadi dia kena kurungkan sebab dia bukan lagi single, dia satu tim. Ni saya guna istilah dulu, satu tim. Satu pasukan. Jadi dia kena kurungkan. Okey, tulis balik 1 bahagi 60. Tulis sekejap, salin sekejap. Ikut sekejap itu. Bahagi 60 lagi sekali, tutup kurungan. Okey, tekan jawapan kamu sama dengan dapat berapa? 180. Okey, dapat 180. Okey, 180. Jadi 180 unit dia itu kamu tengok sahajalah yang tadi kilometer di atas, J di bawah. Ini per maksud dia ni. Sebab dia ada garisan dia sambung tu. Jadi kilometer. Okey, kilometer per dengan jam. Macam tu. Okey. Boleh? Boleh. Kilometer per jam. Jawapannya adalah A, B, C, D. Jam mana saya bincang ni sebenarnya? Tersalah kali kan? Oh, saya bincang nombor 5. Nombor 4 tu belum. Tersalah tu sudah tadi. Yang tadi tu, yang ni 20. Salah sudah. Okay, tak apalah. Nombor 5 saya bincang dulu. Nombor 4 tu saya tak bincang dulu kan. Tak apalah, nanti kita ni. Jadi nombor 5 ni tak ada masalah, boleh? Bolehkah ni? Boleh. Okey, jadi nombor 5 jawapan tadi adalah 180. C lah. Okey, nombor 5. Nombor 4 pun soalan dia sama. Sepatutnya saya bincang 4 dulu. Tapi terbalik sudah ni kita. Kita nombor 4 kemudian ni. Okey, nombor 4 ni sama juga kaedah dia. Nanti kamu buat sendiri ni. Macam yang saya buat tadi ni. Susun dulu dia macam ini. Lepas tu di atas dia itu nanti kamu selesaikan asing-asing dulu. Yang mana yang jawapan sangat bidak, dia punya sangat buruk, panjang dia punya cara menulis, tak payah kira dengan kalkulator, biarkan macam ni.
Okey, kalau adalah jawapan kalkulator kamu terlalu panjang, susah mau ditulis, biarkan saja macam ni. Lepas tu baru kamu masukkan balik di atasnya yang baru apa, di bawahnya yang baru apa, baru tekan kalkulator kamu. Okey? Cuba nanti kamu kena cuba nombor 4 lah. Nombor 4 ni dia punya unit dia lain tu. Dia punya unit dia tengok betul-betul kilometernya kepada meter. Jadi mungkin dia tak semestinya bahagi macam tadilah. Tengoklah dia punya anak panah dia darab ke bahagi, nanti kamu tengok balik. Satu lagi yang jam kepada apa? Saat. Jam kepada saat. Okey, jam kepada saat kamu tengok baliklah, darab ke bahagi ke 60. Tu kamu kena try sendiri. Yang ini saya tulis try sendiri. Okey, try sendiri. Adik kamu dah jam berapa, Izzati? Bukan adik. Bukan adik, anak buah. Anak buah pula. Adik buah. Adik buah mana ada? Adik sepupu. Okey, tak apa. Okey, nombor 5 settle sudah tadi. Kita tengok muka surat keempat. Okey, muka surat keempat ni sangat mudah. Ini saya bincang secara spontan sajalah. Okey. Muka surat keempat nombor 2. Okey, dalam tajuk laju, kamu perasan di buku teks kamu, kalau kamu tengok, dia ada ceritakan laju seragam, laju tak seragam ataupun laju tidak seragam. Saya rasa ini pun kamu boleh faham sudah ni kan. Dalam situasi harian pun kamu tahu laju yang seragam macam mana, laju tak seragam macam mana. Okey. Jadi kita tengok. Kalau pergerakan, contoh dia suruh nyatakan sama ada yang berikut ni adalah laju seragam atau laju tak seragam. Kita tengok yang pertama, pergerakan jarum jam. Lajunya seragam tu maksudnya sama. Adakah lajunya sama pergerakan jarum? Ataupun jam kamu kadang-kadang laju cepat, laju slow laju, ataupun dia sama saja. Macam mana? Laju seragam ke laju tak seragam? Kalau jarum jam seragam lah. Kalau jam tu jarumnya laju tak seragam, maksudnya sampai masalah mau meninggal kali kan, rosak sudah kali. Okey, pergerakan jarum jam adalah laju seragam. Laju seragam tu laju yang tak berubah lah, dia punya lajunya maintain saja. Orang kita bilang maintain sajalah. Gitu Okey, sebuah bas menuruni bukit. Laju tidak seragam. Kenapa laju tak seragam? Sebab Kenapa laju tak seragam? Buruknya tulisan saya ni, saya baiki dulu. Okey, laju tak seragam. Kenapa? Kalau saya tanya kenapa? Laju tidak seragam. Kalau menuruni bukit dia makin laju kah? Dia sama saja laju dia? dia tidak sama laju. Dah tidak sama kan? Tapi biasanya kalau turun bukit dia makin laju ke makin slow ke biasa je? Sama je laju dia. Sama je. Sama je bukit. Kalau jatuh dari bukit, adakah kita sama saja laju dia? Biasa aja. Dia biasa kalau kita turun bukit, kalau kamu naik kereta lah, kamu tak tekan brake apa-apa kan, dia makin turun makin cepat lah kan, betul? Ya. Jadi biasanya kalau kita turun bukit ke apa, kalau kita tak tekan brake ke apa, biarkan saja, maka lajunya tu makin bertambah. Jadi dia tidak seragam, dia lajunya makin bertambah. Biasanya lah. Okay? Sebab tu kena ada brake pada bas. Kalau tak ada brake memang accident lah di bawah. Okay? Jadi laju tak seragam. Okay, pergerakan eskalator. Eskalator ni apa? Apa tu eskalator ni? Pernah pergi KK? Pernah. Pernah nampak tangga yang bergerak tu? Pernah. Jadi tangga tu
Ni nampak ni tangga macam ni. Saya tunjuk sekejap. Oh. Pernah nampak kan tangga ni? Inilah tangga dia panggil escalator. Okay? Boleh google je escalator tu. Jadi escalator tu lajunya apa? Samakah dia makin laju? Seragam lah kan. Kalau tak seragam maksudnya orang jatuh-jatuh lah di sana tu. Laju seragam. Okay, laju seragam. Okay, soalan yang ketiga. Ini simple je, dia suruh isi tempat kosong. Okay, tengok lengkapkan. Jadi lengkapkan sini dan sini. Okay, lengkapkan dua yang ini. Bahagian laju. Dia bagi masa, dia bagi jarak. Macam mana mau kira laju? Kita guna kaedah yang macam mana tadi? J per M. Okey, bagus. Jadi kita ingat balik saja segitiga kita tu. Kita ada J di atas, L di kiri, M di kanan. Jadi kalau mau cari laju, maka kita potong laju ini. Jadi tinggalnya jarak bahagi dengan masa. Jadi jarak kamu bahagi dengan masa. Kamu bahagikan saja dua-dua tu. Jarak, yang ini jarak dia 180 bahagi masa, dapat jawapan dia di sini. Yang ini pula, ini nanti kamu buatlah. Okey, yang ini pula jarak. Okey, yang ini soalan yang baris kedua ni, dia bagi sudah laju dia, tapi masa dia tiada. Masa dia tiada. Ini yang kita mau cari ni di sini ni. Masa dia ni tiada. Jarak dia ada. Jadi segitiga tadi tu kita buat macam mana? Kita potong apa? M. Kita potong huruf M. Sebab M yang dia tiada kan, M yang dia mau cari. Jadi kita potong huruf M. Jadi apa yang tinggal lah? J per L. Okey, J per dengan L. Jadi di sini jarak bahagi dengan masa. Jadi jarak dia ni bahagi jarak bagi masa pula. J per L. Jarak bahagi dengan laju. L tu laju. L tu laju. Jadi 240 bahagi 80, dapatlah jawapan di sini. Okey? Okey, yang itu kamu boleh isi saja tu. Kamu ingat segitiga, kamu boleh isi lah. Kalau kamu tak ingat segitiga tu, agak susah sikit lah. Tapi sebenarnya segitiga ni, dia punya JLM tu kamu ingat saja. Kalau kan dia ABC kan dia bermula dengan dia mula dengan A, B, C, D, E kan begitu kan. Dia J dulu, J dulu baru L, di belakang sekali baru M. Dia ikut turutan lah macam tu. Okey, jadi J di atas, L di sini kiri, M di sini. Jadi dia pusing secara lawan arah jam lah ni. Kalau kita mau ingat dia lah, J di mana, L di mana, M di mana, cara dia kita ingat pusing lawan arah jam. Ikut ikut dia punya J, L, M. Yang kamu belajar alfabet yang ini ni. Okey, huruf-huruf ni. J dulu baru L baru M. Jadi lawan arah jam macam tu. J di atas, L, M. Okey, saya rasa yang lain saya tak bincanglah secara detail. Yang kita belajar tadi tu, itu pun penting, itu pun sudah penting lah untuk kamu mahir. Yang tadi kamu kena mahir mengira menggunakan segitiga ini. Jadi rumusan dia dalam tajuk laju, ini rumusan dia lah. Segitiga ini sangat penting untuk mengira apa-apa soalan tentang laju. Sama ada kira laju kah, kira jarak kah, kira masa. Itulah rumusan untuk ini. Dan satu lagi, ada dua laju, iaitu laju seragam, laju tak seragam. Jadi kena tahu bezakan laju seragam, laju tak seragam. Bila situasi seragam, bila situasi tak seragam. Saya rasa ini pun semua orang boleh teka lah secara logik dia lah, berdasarkan contoh-contoh yang kita bincang tadi. Okay? Jadi untuk itu, yang lain tu tak apalah, kita tak tersempat sudah bincang. Apa yang saya minta hari ini untuk dilengkapkan apa yang kita bincang saja yang sekarang ini. Yang tak sempat bincang itu tidak perlulah. Okey. Lepas kamu
catat semua yang kita bincang tadi tu, baru kamu type kehadiran. Nanti baru saya post yang kehadiran punya nama tu. Okey, ada soalan setakat ni? Tidak. Ada. Tak ada. Denisha, Dia ada 3. Amar ada? Amar kalau tak sempat yang awal-awal tadi tu, kamu boleh tengok yang depan-depan. Sebab saya rakam juga ni. Nanti kamu play baliklah mana yang depan-depan yang tertinggal tu. Okey, kalau tak ada, rasanya rasanya di situ saja kita punya ni kelas. Maka jumpa lagi lah hari. Oh ya, ada mau tanya. Amar macam ada soalan tu. Oh, tiada cikgu. Okey, kalau gitu kita stop di situ. Kita jumpa lagi minggu depan hari Khamis. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.